Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, 4 bulan telah pun berlalu sejak kita membuat pilihan dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dalam tempoh ini jugalah Kerajaan Perpaduan yang dianggotai oleh Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, JRS, Warisan, PBM dan lain-lain telah pun diuji dengan pelbagai ujian melibatkan ketahanan kerajaan ini sendiri. Wujud dakwaan bahawa ada percubaan-percubaan tertentu untuk menukar kerajaan melalui tebuk atap dan sebagainya. Saudara, walau bagaimanapun ancaman luaran yang wujud tidaklah lebih besar daripada ancaman dalaman yang mungkin wujud dalam kalangan pendukung kerajaan perpaduan ini melibatkan parti-parti yang saya sebutkan sebentar tadi. Persefahaman yang mereka rintis melibatkan pemimpin-pemimpin utama mereka di meja rundingan, adakah semangat yang sama turut dirasai oleh ahli-ahli di peringkat akar umbi? Dan ini antara soalan-soalan yang ingin saya tanyakan kepada tetamu jemputan kita pada kali ini, iaitu yang berhormat Saudara Najwan Halimi yang merupakan Adun Kota Anggerik. Assalamualaikum YB, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat Saudara Haizi. YB, merujuk kepada soalan yang saya tanyakan sebentar tadi tentang penubuhan kerajaan perpaduan yang telah melepasi tempoh 100 hari, namun adakah persefahaman itu telah wujud di peringkat ahli-ahli akar umbi seperti mana yang telah dirintis di peringkat pimpinan melibatkan Presiden dan pimpinan utama kedua-dua parti PH dan BN? Baik, terima kasih Saudara Haizi. Soalan yang bagi saya agak common, yang mana selepas penubuhan kerajaan perpaduan ni sesuatu yang saya kira unprecedented selepas daripada pilihan raya umum ke-15, di mana tidak ada satu gabungan politik ataupun parti-parti politik yang berjaya mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Jadi susulan daripada itu, kita semua sedia maklum, Yang di-Pertuan Agong telah pun mencadangkan parti-parti ini untuk membentuk kerajaan perpaduan, yang mana gabungan Perikatan Nasional menolak dengan keras, dan kesannya adalah Pakatan Harapan ketika itu sebagai sebuah gabungan yang mendapat majoriti paling tinggi, kerusi paling tinggi, telah membentuk kerajaan dengan kerjasama daripada Barisan Nasional, GPS, JRS dan beberapa parti lain. Dan ianya sesuatu yang kita tidak pernah saksikan dalam sejarah, dan pastinya bila berlaku keadaan sedemikian, proses untuk menerangkan atau menjelaskan kepada anggota ataupun pendukung parti agak orang kata apa, rumit, kerana sebelum ni semua kita tahu PH ini yang dianggotai oleh Keadilan, DAP dan Amanah, secara ideologinya, secara falsafah politiknya adalah bertentangan dengan Barisan Nasional, tetapi atas semangat dan keterbukaan untuk menstabilkan politik negara yang kita tengok beberapa tahun lepas sangat-sangat bercelaru, jadi kedua-dua gabungan besar ini bersetuju untuk duduk semeja dan bentuk kerajaan perpaduan. Dan kalau kita lihat di peringkat pimpinan pusat, nampak agak stabil, agak solid dan intact kerjasama mereka. Dan jelah cabarannya di bawah ni, bagaimana kita nak meyakinkan anggota atau pendukung kita. Alhamdulillah selepas tempoh 100 hari ini, kita lihat di akar umbi ini penerimaannya sudah semakin baik. Sebagai contoh, dalam konteks saya sendiri di Shah Alam, di Kota Anggerik ini, kerjasama dengan pimpinan UMNO setempat ni agak mulai kita buka, kita teroka. Maksudnya jika sebelum ini kita agak orang kata apa, tidak begitu mesra, tetapi sekarang ini kita mula melihat paradigma yang berbeza. Maksudnya dalam arti kata kita nak berdepan dengan pilihan negeri ini, dan dengan keadaan di pusat di mana kita bekerjasama, maka adalah lebih molek untuk kita di peringkat akar umbi pun mengambil semangat yang sama. Jadi kalau kita dalam konteks Selangor secara khusus, saya kira telah wujud pertemuan-pertemuan yang tidak rasmi, secara informal di antara pimpinan-pimpinan di peringkat bahagian dan cabang, untuk meneroka kerjasama-kerjasama yang dilihat memungkinkan satu bentuk persefahaman, khususnya dalam kita nak berdepan dengan pilihan negeri nanti. Jadi secara amnya, pendukung ataupun penyokong parti-parti PH dan BN ini telah mula orang kata apa, mengedepikan kecanggungan sebelum ini untuk duduk semeja dan mendakap semangat perpaduan yang ditonjolkan oleh pimpinan di peringkat nasional. Saya rasa dari peringkat atasan seperti mana yang kita ketahui, maknanya mesyuarat kerajaan perpaduan telah pun dilangsungkan mungkin 3 kali melibatkan parti-parti PH, BN dan sebagainya. Tetapi bagaimana ia turun ke peringkat negeri? Kerana sebagai contoh di Selangor, seperti mana yang OIB sebutkan sebentar tadi, itu dalam peringkat Dewan Negeri Selangor,
YB Datuk Rizam Ismail masih lagi bergelar Ketua Pembangkang. Kenapa tidak wujud satu kenyataan yang dikeluarkan bersama sama ada oleh pimpinan Pakatan Harapan, Menteri Besar sendiri dan Ketua Pembangkang, membuat kenyataan bersama bahawa mereka sebenarnya pada masa ini merupakan sebahagian daripada kerajaan negeri Selangor? Baik. Situasi di Selangor ni pun sebenarnya bukan hanya situasi ini bukan hanya di Selangor lah. Kalau kita tengok di Johor misalnya, masih lagi tidak ada ketetapan bahawa adun-adun PH di sana adalah adun-adun pembangkang ataupun adun kerajaan. Jadi kalau di Selangor ni dia unik sikit, sebab pembangkang di Selangor sebelum ini hanyalah UMNO dan BN saja dan PAS. Tapi bila ada bersatu ni dia semakin rencam. Cuma dalam konteks Selangor ni baru-baru ini selepas sidang DUN Yang Amat Menteri Besar telah umumkan bahawa sehingga menuju ke pilihan raya negeri, adun-adun Barisan Nasional sekarang ini dianggap sebagai adun-adun kerajaan dan mereka juga akan mendapat peruntukan umpama adun Pakatan Harapan juga. Jadi ini sebagai salah satu usaha merintis ke arah kerjasama dalam pilihan raya negeri nanti. Dan setakat hari ini saya difahamkan telah wujud berlaku pertemuan-pertemuan secara tidak rasmi di antara pimpinan-pimpinan negeri untuk membincangkan ataupun memperhalusi kursi-kursi yang mungkin akan mereka runding selepas ini. Cuma keputusannya akan bergantung kepada arahan ataupun ketetapan daripada peringkat pusat lah. Jadi saya fikir perkara ini dalam proses dan untuk kita tunggu pengumuman tu mungkin boleh sabar dan menunggu pengumuman rasmi daripada pihak pimpinan negeri dan juga pimpinan nasional. Adun Barisan Nasional kini merupakan adun kerajaan. Bagaimana pula dengan adun PBM, Parti Bangsa Malaysia, yang juga merupakan komponen kerajaan perpaduan di peringkat pusat dan juga warisan, di mana seorang adun DAP yang menyertai warisan, dan adakah mereka juga akan diiktiraf sebagai adun kerajaan di Selangor? Setakat hari ini kita di peringkat negeri Selangor, Datuk Menteri Besar maklumkan masih belum menerima kata putus daripada pimpinan parti mereka. Sebab kita apapun keputusan yang kita nak buat, kita perlu merujuk kepada keputusan daripada pimpinan parti mereka sendiri. Jadi buat masa ini tidak ada sebarang ketetapan lagi. Cuma mereka ini bersifat mesra kepada kerajaan negeri. Kalau kita lihat dalam sidang DUN yang lepas pun, adun-adun daripada Parti Bangsa Malaysia dan Parti Warisan ini tidak menunjukkan sikap ataupun pendirian yang terlalu kritikal. Maksudnya kita lihat proses itu telah berlaku lah, walaupun mungkin sebelum ini adun daripada PBM itu daripada PH. Jadi hubungan itu telah wujud. Cuma bila bertukar parti ini, saya rasa dan landscape politik ini akan ada perubahan. Dan dalam konteks sekarang ini tidak ada sebarang pengumuman lah. Cuma saya difahamkan PBM telah umumkan bahawa mereka tidak akan mengambil bahagian dalam PRN. Saya rasa kena semak. Saya difahamkan begitu. Dan kita tunggulah proses seterusnya nanti macam mana. Apabila kita mengatakan bahawa telah wujud perintisan hubungan yang baik melibatkan PH dengan BN di peringkat akar umbi, kita ke peringkat seterusnya, iaitu tentang pembahagian kerusi melibatkan dua parti utama ini. Adakah menuju PRN yang kira-kira bakal dilangsungkan dalam tempoh 3 bulan lagi selepas Aidilfitri ini, hubungan ataupun pembahagian kerusi itu prosesnya berjalan lancar antara PH dengan BN? Adakah wujud demand yang terlalu tinggi daripada BN sebagai contoh, ataupun PH ingin reserve kerusi-kerusi mereka? Bagaimana prosesnya? Saya perlu jelaskan, saya tidak terlibat dalam proses rundingan kursi, tetapi maklumat yang kita terima ialah asas rundingan tersebut pastinya perlu berteraskan kepada kekuatan ataupun faktor keboleh menang parti-parti yang bertanding. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Selangor ini, kita perlu mempertimbangkan asas-asas di mana kerajaan negeri yang terbentuk pada hari ini adalah diteraju oleh Pakatan Harapan. Dan kalau kita lihat keputusan pada pilihan raya umum yang lalu pun, bila dipecahkan penjumlahan undi secara di peringkat DUN, kekuatannya masih lagi diteraju oleh Pakatan Harapan. Pastinya bila kita berunding kursi nanti, kita akan membawakan, maksudnya parti masing-masing perlu membawakan asas kepada kenapa parti
mereka nak kursi ni, ataupun kenapa mereka rasa mereka mahu bertanding di kursi tersebut. Jadi asas kepada rundingan tu pastilah didasari oleh kekuatan parti, baik dari segi sokongan, daripada segi jentera, dan juga daripada segi apa orang kata itu dia faktor kebolehmenangan mereka. Cuma di Selangor ni kita semua sedia maklum, yalah, BN merupakan antara parti pembangkang ketika itu, dan mereka, komposisi mereka dalam Dewan Negeri pun agak kecil, tapi itu tidak bermakna kita tidak boleh berunding. Jadi dalam proses rundingan mereka harus tawarkanlah ataupun membentangkan asas kepada tuntutan mereka, dan kita, yang penting adalah kita nak pastikan bila pilihan raya nanti kita tidak mengulangi perkara seperti mana dulu, di mana zaman kerajaan perikatan memerintah dulu, mereka bertembung sesama sendiri di peringkat negeri, dan kita nak pastikan pilihan raya negeri nanti berlangsung dalam keadaan di mana hasil keputusan pilihan itu mewujudkan kestabilan kepada kerajaan, pentadbiran kerajaan negeri. Apakah keyakinan Pakatan Harapan khususnya dengan kemampuan UMNO apabila YB menyebut tentang faktor kebolehmenangan? Kerana sebelum ini UMNO merupakan menjuarai ataupun mengungguli undi Melayu luar bandar sebelum ini, tetapi itu kini telah pun menjadi sejarah apabila dalam PRU ke-15 yang lalu posisi tersebut telah pun direbut oleh Perikatan Nasional. Adakah pedoman dalam PRN nanti dalam urusan pembahagian kerusi akan meletakkan UMNO untuk merebut kerusi-kerusi majoriti Melayu di luar bandar khususnya daripada Perikatan Nasional, ataupun sebenarnya peranan itu sudah pun dimainkan oleh PKR dan Amanah? Kita harus akui UMNO masih lagi ada kekuatan mereka di beberapa kawasan di negeri Selangor, khususnya di kawasan utara Selangor, di mana ramai pengundi luar bandar di situ, pengundi Melayu yang luar bandar. Cuma ya, kita pun faham bila lihat keputusan yang lepas, memang ada sebahagian undi yang berpindah daripada Barisan Nasional, daripada UMNO kepada Perikatan Nasional. Namun saya optimis, yalah, pilihan raya ni dia bukan tsunami, pilihan raya ni dia bukan sesuatu yang orang kata berkekalan. Jadi kalau kita lihat daripada faktor sekarang ini, selepas daripada pemilihan UMNO dan selepas 100 hari tempoh pentadbiran kerajaan perpaduan ni, kita lihat apa orang kata mood ataupun sentimen pengundi akan ada perubahan. Jadi kalau kita tengok di media sosial pun, kalau kita lihat komen ataupun respon daripada pengguna media sosial, nampak kecenderungan beberapa segmen ini, khususnya anak muda, yang beralih ke arah kerajaan sedia ada, kerajaan perpaduan. Jadi untuk kita mengatakan bahawa perubahan pengundi daripada UMNO kepada Perikatan itu sesuatu yang orang kata berkekalan pun tidak boleh juga, sebab politik ni sesuatu yang dinamik, sesuatu yang bergerak, dia tidak statik. Jadi kalau sekiranya dalam tempoh 3 bulan ini ataupun 3 bulan sebelum pilihan raya negeri ini UMNO dapat membuat anjakan ataupun perubahan daripada segi imej, daripada segi penerimaan dalam konteks nak membuat perubahan, kita yakin akan berlaku shift semula pengundi Melayu kepada UMNO. Maksudnya bila mereka lihat, kalau ikutkan sekarang ni dari segi kekuatan politik, kekuatan kerajaan perpaduan, kalau orang nak kata PH ini tidak cukup Melayu, kita ada UMNO dalam kerajaan, dan kita juga ada keadilan yang mana kebanyakan daripada pimpinannya diteraju oleh orang Melayu. Jadi kebimbangan ataupun kerisauan yang cuba dicetuskan oleh setengah pihak, kononnya kerajaan ini tidak cukup Melayu, saya rasa telah berjaya kalau kita tengok secara statistik, ahli-ahli Parlimen Melayu Bumiputra yang membentuk kerajaan perpaduan nyata jauh lebih ramai daripada ahli-ahli Parlimen Bumiputra Melayu di pihak pembangkang. Kita merujuk transferable votes ataupun keboleh pindahan undi daripada penyokong-penyokong tegar UMNO dan juga penyokong-penyokong tegar Pakatan Harapan sendiri. Jika calon-calon yang berbeza dikemukakan oleh Pakatan Harapan, jika sebagai contoh PH meletakkan ataupun Kerajaan Negeri Selangor gabungan ini meletakkan UMNO, penyokong Pakatan Harapan adakah mampu untuk mengundi mereka, dan begitu juga sebaliknya, adakah penyokong UMNO mampu untuk menyundi calon DAP sebagai contoh? Kerana faktor ini akan menentukan sama ada gabungan PHBN ini mampu untuk menang PRN nanti. Bagaimana YB melihat dari sudut itu? Pastinya itu satu cabaran lah kepada PH dan juga kepada BN dalam usaha kita nak meyakinkan penyokong dan
anggota kita supaya membuat shift ataupun perubahan undi mereka. Memang kalau ikutkan kita pada peringkat awal, kalau kita lihat selepas tertubuhnya kerajaan perpaduan, kita berdepan dengan pilihan raya umum, pilihan raya kecil Padang Serai, di mana kita lihat undi calon perikatan agak tinggi, yang mana kemungkinan undi penyokong BN itu kepada perikatan memang wujud, memang berlaku. Dan ini cabaran kita lah daripada konteks untuk meyakinkan anggota ataupun penyokong Barisan Nasional untuk mengundi calon PH, dan pada masa sama cabaran PH pula adalah untuk meyakinkan anggota dan penyokong mereka untuk mengundi calon BN di kerusi-kerusi yang mungkin kita akan bertanding nanti. Dan pastinya untuk tempoh 3 bulan ini kerja-kerja di peringkat akar umum telah berjalan, dan kita ada lebih kurang 3-4 bulan lagi untuk melakukan hal yang sama. Dan saya optimis anggota di bawah, khususnya penyokong pengundi kita, faham realiti politik ketika ini, di mana kita tidak lagi boleh bercakap dalam ruang lingkup di mana parti kita lebih kuat daripada parti lain. Realiti politik sekarang ini tidak ada mana-mana parti yang dominan, dan hakikatnya setiap parti memerlukan parti yang lain untuk membentuk kerajaan ataupun membentuk kerjasama politik. Dan ini adalah fasa ataupun perubahan lanskap politik negara, di mana selepas ini kita akan lihat mungkin dinamik kerjasamanya, satu penjajaran politik baru. Kalau sekarang ini kita membentuk kerajaan perpaduan, dan kemungkinan selepas ini kita melihat satu electoral pact di antara PH dan parti-parti gabungan lain yang membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi saya rasa, yalah, saya tak boleh tidak menafikan adanya cabaran tersebut, dan kita kena address cabaran itu. Dan memang dalam konteks PH dan keadilan khususnya, kita menjalankan apa orang kata gerak kerja untuk meyakinkan anggota kita, dan saya yakin UMNO pun membuat perkara yang sama, supaya kerajaan di peringkat negeri yang tertubuh selepas pilihan raya negeri nanti akan mencerminkan semangat dan juga prinsip yang sama dengan kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Keyakinan yang disuarakan oleh pemimpin PAS Selangor, Rosal SMS, apabila beliau mengatakan PN mampu untuk menang sekurang-kurangnya 33 kerusi daripada 56 kerusi DUN Selangor untuk membentuk kerajaan. Dan sebelum itu juga pemimpin Perikatan Nasional YB Hamzah Zainuddin juga menyuarakan keyakinan yang sama untuk memenangi Selangor, selain daripada negeri-negeri 6 negeri yang lain itu. Bagaimana, adakah itu satu perkara yang perlu dibimbangi, ataupun di peringkat Pakatan Harapan sebenarnya mereka mempunyai kekuatan untuk mengekalkan negeri Selangor? Dalam politik, pastinya bila kita nak berdepan dengan pilihan raya, setiap parti boleh claim ataupun boleh mendakwa mereka akan membentuk kerajaan. Kita menganggap ini sebagai salah satu perang saraf ataupun psychological war dalam politik. Cuma di peringkat PH kita tidak mengambil mudah terhadap mana-mana dalam setiap sebarang situasi. Dan sejak daripada sebelum pilihan raya umum pun adun-adun ataupun pemimpin politik di negeri yang diperintah oleh PH telah menjalankan gerak kerja di bawah, mendekati pengundi, menyantuni masyarakat. Dan apa yang mustahak kita perlu lihat, bahawa pengundi kalau dalam konteks Selangor ini, mereka menilai satu-satu kerajaan ataupun satu-satu parti itu berdasarkan prestasi. Kalau kita tengok sejak Pakatan Rakyat ketika itu menang pada 2008, kemudiannya menang lagi di Selangor pada 2013, dan menang lagi di Selangor 2018 ketika di bawah Pakatan Harapan, apa yang ditawarkan kepada pengundi? Kita ada track record pentadbiran yang bersih, tidak ada sebarang kes salah guna kuasa ataupun rasuah yang melibatkan pimpinan negeri Selangor sepanjang daripada 2008. Dan cara pakatan mentadbir ataupun menguruskan negeri itu ternyata jauh lebih baik daripada kerajaan terdahulu. Dan pencapaian ekonomi yang mencatatkan pertumbuhan yang baik, dan ini adalah yang dinilai oleh warga Selangor, masyarakat Selangor. Jadi kalau kita tengok sejak 2008 ke 2013, beberapa kali dicakap BN akan ambil alih Selangor, kemudiannya PAS pun lepas dah keluar pada Pakatan Rakyat akan ambil alih Selangor. Tapi yang berlaku adalah rakyat tetap memberikan komitmen dan dokongan kepada Pakatan Harapan, bukan atas faktor Pakatan Harapan itu sebagai dalam konteks pakatan sini, tapi dia diterjemahkan dalam bentuk performance, dalam bentuk track record. Jadi saya rasa untuk kita mengambil serius kenyataan daripada PAS dan juga Perikatan ni, kita boleh ambil maklum, tetapi pada masa sama jangan ambil mudah.
dan yang penting adalah kita meneruskan kesinambungan gerak kerja di negeri Selangor, dan selebihnya kita serahkan kepada rakyat. Dan saya yakin kita tidak boleh menafikan bahawa masyarakat ataupun pengundi di Selangor ini berbeza dengan pengundi-pengundi di negeri lain. Selangor sebagai sebuah negeri yang orang kata apa, maju dengan kerencaman politik, masyarakat yang majmuk, dan mereka ini adalah kelompok masyarakat yang punya informasi, well informed community, dan mereka tidak akan orang kata apa, menilai ataupun membuat pertimbangan menurut pertimbangan kaum dan agama semata-mata. Apabila kita bercakap tentang prestasi yang sebenarnya YB sebutkan sebentar tadi, adakah YB berpuas hati dengan penyampaian apa yang kerajaan negeri telah laksanakan, bantuan insentif dan sebagainya, sehingga ke peringkat kawasan pedalaman khususnya di utara Selangor yang menjadi cabaran kepada Pakatan Harapan untuk menang di sana? Kerana apa yang kita lihat, mungkin kerajaan mempunyai perancangan dan insentif yang cukup banyak, tapi barangkali faktor penyampaian ataupun kekatuan jentera itu yang menjadi cabaran, kerana Pakatan Harapan dilihat terpisah antara jentera-jentera PKR, Amanah dan DAP, dan ditambah dengan BN seterusnya pada selepas ini. Adakah isu jentera parti itu dapat diatasi? Kalau dalam Pakatan Harapan, saya kira tidak ada masalah dari segi jentera. Kita bila pilihan raya, kita akan bergerak atas nama Pakatan Harapan, tidak kiralah kalau kursi itu Amanah yang bertanding di tempat keadilan majoriti, sebab kita pastikan semangat itu didokong. Jadi dalam situasi sekarang ini di mana BN kemungkinan akan menjadi rakan pilihan raya kita pun, kita akan ke arah tersebut. Sekiranya perlu untuk kita mendokong calon di satu kawasan yang mungkin parti lain bertanding, kita akan laksanakan dengan baik. Sebab apa kita kata, sebab apa saya mention tadi, kita nak pastikan kerajaan yang dibentuk ni stabil. Kalau ikut dari segi penyampaian yang dimaklumkan di Selangor, alhamdulillah banyak inisiatif ataupun program-program yang bersifat peduli rakyat yang telah kita laksanakan sejak 2008, bermula daripada era Tan Sri Khalid Ibrahim, Allahyarham, inisiatif merakyatkan ekonomi Selangor. Kemudiannya sekarang ini di bawah tadbiran Datuk Menteri Besar Baru, kita ada insentif yang pelbagai, Iltizam Selangor, Selangor Sihat, daripada lahir sehingga meninggal dunia. Maksudnya orang Selangor ni diberkati dengan pelbagai insentif yang membawa kebaikan dan manfaat kepada mereka. Jadi saya rasa program-program ini akan sedikit sebanyak memberikan satu apa orang kata platform kepada parti, kepada kerajaan untuk mendapat keyakinan dan juga sokongan daripada rakyat. Ditakdirkan keputusan PRN nanti agak tidak memberangsangkan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, adakah hubungan antara Pakatan Harapan dan BN ini akan dinilai semula menjelang PRU ke-16 nanti? Itu kita kena tunggu selepas pilihan raya, dan saya rasa hubungan sama ada PH dan BN ini akan dinilai semula. Kita lihat dalam konteks sekarang lah. Yang penting secara realistiknya sekarang ini kita menikmati hubungan kerja yang baik di peringkat persekutuan, dan kita nak terjemahkan semangat tersebut di peringkat negeri. Dan apa yang mustahak bukan soal orang politik, soal parti politik, tapi sejauh mana parti-parti politik ni, baik BH, baik BN, dapat duduk semeja, dapat bekerjasama untuk kepentingan dan kesejahteraan negeri dan rakyat. Baik, Omil, kita dah menuju kepada penghujung. Apa peluang Pakatan Harapan dan BN untuk menang di ke-6 PRN negeri yang akan dilaksanakan pada tahun ini? Kalau nak kira secara praktikal, secara realistik, saya rasa kita akan mampu mempertahankan Negeri Selangor dan Negeri Sembilan dalam pilihan negeri akan datang. Kalau ikut atas kertas, kita masih lagi mendapat sokongan yang agak baik daripada rakyat, dan insya-Allah kemungkinan Kedah pun kita boleh ambil daripada Perikatan Nasional. Sebab kalau kita tengok Perikatan Nasional memerintah Kedah pun bukan secara sebelum ini bukan mendapat mandat daripada rakyat, tetapi melalui pengkhianatan dan perubahan mandat secara tidak demokratik, secara bukan pilihan raya. Jadi saya rasa untuk kita mengambil semula Kedah, insya-Allah ada peluang. Dan kita juga akan memberikan cabaran dan saingan kepada perikatan di Kelantan dan Terengganu. Nak dapat negeri kena kerja keras lah, tapi untuk menafikan
majoriti besar mereka saya rasa ada peluang kepada kerjasama PH dan BN di Kelantan dan Terengganu. Apabila YB menyebut tentang Kedah, sebenarnya agak menarik kerana berdasarkan prestasi dalam PRU ke-16 yang lalu, mereka menyapu bersih keseluruhan kursi parlimen kecuali satu, itu Sungai Petani. Apa yang menyebabkan YB mempunyai keyakinan sedemikian? Kita perlu lihat, macam saya kata tadi, politik ni bukan sesuatu yang statik. Tsunami pilihan raya bukan sesuatu yang kekal. Kalau kita tengok pilihan raya Negeri Melaka 2 tahun lalu, PKR keadilan tidak menang sebarang kursi pun, kosong. Dan di Johor pun keadilan hanya menang 1 kursi pilihan raya negeri. Dan ketika itu UMNO menang majoriti 23 dalam pilihan raya negeri Johor. Tetapi ketika pilihan raya umum yang mana baru-baru ini berlaku, keadilan mendapat kejayaan yang besar, menang banyak parlimen di Johor. Dan ini yang saya katakan bahawa kita pun tak boleh kata politik ni statik. Maksudnya selepas pilihan raya negeri Johor dan pilihan raya negeri Melaka, keadilan orang nampak macam tak ada masa depan dah. PH ni macam tak diterima rakyat dah. Tetapi sekarang ni apa yang berlaku, PH adalah peneraju kerajaan. Dan hal sama mungkin kita boleh sebut dalam pilihan raya negeri akan datang. Walaupun kita tengok Sanusi, Menteri Besar Kedah ni agak confident mereka akan sapu bersih negeri Kedah, tapi mereka tidak boleh ambil kira sentimen ketika pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri akan datang. Sebab macam saya kata tadi, politik ni dia dinamik, dia tidak statik. Dan satu-satu tsunami politik itu tidak akan berkekalan. Jadi yang penting adalah kita di peringkat PH, di peringkat Kerajaan Perpaduan perlu teruskan gerak kerja, menyantuni mereka di bawah, khususnya di Kedah. Dan insya-Allah kalau kena caranya, kita boleh menang di Kedah dan PH dan BN boleh membentuk kerajaan yang baru di negeri Kedah nanti. Baik, Abi, sebagai penutup, sebelum kita menutup program kita pada hari ini lah, adakah YB menjangkakan akan ada berlaku kejutan sekali lagi dalam konteks politik negara kita yang kita telah mengalami banyak sesi kejutan-kejutan, dan dalam tempoh kebelakangan ataupun 4 bulan terakhir ini nampak lebih tenang, tapi adakah YB menjangkakan akan berlaku kejutan besar sekali lagi selepas ini yang akan mengubah senario politik negara, sebagai contoh perpindahan ahli-ahli parlimen ke dalam kerajaan perpaduan dan sebagainya? Baik, kita kena realistik. Walaupun ada yang bersifat orang kata cuba untuk mencetuskan ketidakstabilan, kononnya akan berlaku perubahan kerajaan, kononnya akan berlaku perubahan Perdana Menteri dalam masa yang terdekat. Saya kira ini adalah tidak lebih kepada usaha untuk distract ataupun mengalih perhatian rakyat kepada usaha dan juga ikhtiar kerajaan untuk membuat perubahan. Kalau kita tengok sekarang ini, kita dah ada Akta Anti Lompat Parti yang mana dah tidak benarkan lagi ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli Dewan Negeri ini untuk sesuka hati berpindah parti. Kalau dia tukar parti, kursi dia hilang. Jadi kalau kita tengok dalam konteks sekarang ini, baru-baru ini pun Premier Sarawak Bang Johari telah memberikan komitmen yang agak kuat untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Yang penting bagi mereka ini, terutamanya kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak, adalah kestabilan politik. Dan saya rasa pandangan ini bukan hanya dikongsi oleh mereka, tetapi oleh kebanyakan pimpinan parti di atas, pimpinan politik di atas, dan juga rakyat. Rakyat nak lihat sebuah kerajaan yang bersifat stabil. Bila kerajaan stabil, mereka boleh mentadbir dengan baik. Para pelabur lebih yakin. Macam sekarang ni kita lihat pelabur dah kembali masuk. Baru ini kita nampak Amazon pun dah datang masuk melabur. Sebab apa mereka pilih? Sebab mereka lihat kerajaan yang ada sekarang ni stabil. Jadi saya rasa tidak realistik untuk kita percaya bahawa akan berlaku kejutan macam dulu, Sheraton Move 2.0. Saya rasa ini adalah satu distraction, dan sekarang ini apa yang patut kita fokuskan adalah untuk bekerja dan membangunkan semula negara ini, mengembalikan kestabilan ekonomi, mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap orang-orang politik. Dan saya lihat alhamdulillah dalam tempoh 100 hari ini nampak menteri-menteri kita pun telah mula menunjukkan prestasi yang orang kata meyakinkan lah. Dah tak macam dulu lagi. Kalau menteri ini biasa dia yang kalau kerajaan dulu menteri akan orang kata kerajaan yang gagal lah. Tapi sekarang ni saya nampak alhamdulillah di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri daripada UMNO, daripada GPS, GRS, masing-masing boleh memberikan komitmen yang baik kepada kerajaan. Baik, sebagai penutup dan untuk kesimpulan, untuk menjawab soalan kita pada pagi ini ialah
kukuhkah hubungan PHMN? Ringkas saja. Alhamdulillah, semakin kukuh. Okey, semakin baik. kukuh. Okey, baik. Terima kasih Wabi atas perkongsian. Saya rasa itu sahaja masa yang kita ada untuk perkongsian podcast kita pada kali ini. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Pakatan Harapan dan MIN di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri untuk mengekalkan dan mencatatkan prestasi yang baik dalam perkhidmatan mereka, saudara. Kita sama-sama doakan yang baik-baik untuk kesejahteraan negara kita, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi podcast yang akan datang. Kepada saudara yang ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda boleh mendengar siri-siri kami yang lalu di platform Spotify ataupun di laman web Sinar Harian di www.sinarharian.com.my, dan anda juga dialu-alukan untuk mengikuti dan melanggan platform-platform media sosial kami sama ada di Facebook, IG, YouTube, Twitter, TikTok dan sebagainya. Saya fikir sampai di sini dulu perkongsian kita pada kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Haizir Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.